Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa satu minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam pada kadar purata kira-kira 1,730 kes setiap hari, manakala 68,893 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth, di mana 17.5% daripadanya adalah positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri memaklumkannya semasa sidang media norma baharu COVID-19 petang kemarin. Yang Berhormat Pehin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan satu kes berada dalam kategori 5, manakala 15 kes dalam kategori 4. Seperti mana dalam masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa satu minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 atau 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 17 Julai 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut. 74% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 5% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 78% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin, manakala 51.8% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Sebanyak 1,772 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 1,762 kes hasil ujian ART dan 10 kes adalah hasil dari 334 ujian makmal RT-PCR. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian ART sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Hadir Yang Berhormat Pehin Dato' Laila Raja, Meja Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dikendalikan oleh Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan PPMK, Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Juga mengadakan majlis yang sama Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dikendalikan oleh bahagian hasil kementerian berkenaan. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diadakan pagi ini di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sementara itu, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Blyth pula akan diadakan Khamis ini, 21 Julai di Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Blyth. Kemarin diadakan raptai penuh majlis berkenaan. Hadir menyaksikan raptai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Segmen pertama adalah merupakan pembuka tirai persembahan. Segmen kedua adalah merupakan satu persembahan yang gerak laku yang mengekspresikan
produk daripada daerah Belaid. Manakala segmen ketiga adalah Grand Finale. Sementara itu, rakyat dan penduduk serta orang ramai yang akan hadir ke Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di daerah Belaid pada Khamis ini, 21 Julai, dikehendaki mematuhi Standard Operating Procedures (SOP). Kesemua individu dikehendaki melakukan ujian ART sebelum hadir ke Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belaid dan memuat naik keputusan ART ke aplikasi BruHealth atau menggambar keputusan ART dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Hanya individu yang mempunyai keputusan negatif sahaja dibenarkan masuk. Dimestikan sentiasa memakai sungkup muka, digalakkan mensanitasi tangan, tidak bersalaman, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan individu yang mengalami demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan tidak dibenarkan hadir ke majlis tersebut. Universiti Teknologi Brunei UTB yakin pentingnya mendedahkan para graduan kepada masyarakat sejak awal pengajian mereka kerana semua majikan mencari pelajar dan graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran, kualiti peribadi dan pengalaman yang akan membantu mereka menjadi lebih produktif di tempat kerja. Ketika berucap mengalu-alukan 700 pelajar bagi minggu orientasi UTB pengambilan tahun 2022-2023, Naib Chancellor UTB berkata pelbagai aktiviti disediakan kepada para pelajar bagi membantu mereka mencapai keseimbangan pengalaman bekerja. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohra binti Haji Sulaiman menjelaskan visi UTB bagi tahun 2019-2023 A Global University Impacting Society. UTB katanya menggalakkan para pelajar menetapkan maklumat peribadi dan berharap mereka sentiasa mendambakan pengetahuan proaktif dalam akademik. Program Experience Plus akan menjadi pendedahan pertama kepada majikan sebagai peluang untuk menunjukkan kemahiran pelajar. Minggu orientasi UTB bermula kemarin hingga 23 Julai 2022. Minggu orientasi selama seminggu itu diisikan beberapa aktiviti, antaranya taklimat dan kaunseling motivasi. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna UTB. Penilaian semasa pembelajaran dan penggunaan data penting bagi merancang dan melaksanakan strategi dan program pemulihan pembelajaran berkesan untuk para pelajar. Menurut Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, penilaian semasa pembelajaran diharap dapat dilaksanakan secara berterusan dan penggunaan data perlu dititikberatkan oleh semua tenaga pengajar dalam menilai dan memantau jurang pembelajaran pelajar khususnya semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman berucap demikian pada sesi dialog Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Pendidikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah sempena Konvensyen Pemimpin Sekolah kali keempat tahun 2022. Sesi dialog diisikan dengan pembentangan dan bengkel School Based Assessment. Tahun ini sesi dialog membawa tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti dan fokus kepada penilaian sebagai subtema. Sesi dialog yang dikendalikan oleh Jabatan Pengurusan Pendidik sebagai kesinambungan dari Majlis Konvensyen Pemimpin Sekolah pada Februari lalu. Kekuatan sesebuah bangsa dan negara bukan hanya bergantung kepada harta benda semata-mata, namun kepada tenaga manusia termasuk golongan belia. Penampilan para belia dalam menyumbangkan khidmat bakti mereka adalah sangat disenangi berdasarkan sifat-sifat mereka yang aktif, cergas dan penuh bertenaga untuk memberikan sebarang pertolongan. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76,
dibawakan bahan mengenai penglibatan belia dalam sama-sama berbasah berkaring mencurah khidmat bakti kepada masyarakat dan negara. Laporannya bersama Nadira Haji Omar. Saban tahun, keaktifan para belia dilihat semakin menyerlah dalam pelbagai bidang yang diceburi sehingga mampu mencapai prestasi kejayaan dan menjadi sumber inspirasi serta penyemai semangat kepada anak bangsa tanah air kita. Pengiktirafan belia dengan pelbagai jolokan nama seperti Belia Harapan Bangsa, Belia Wira Bangsa atau Belia Pelita Zaman merupakan pengiktirafan terhadap kaum belia selaku golongan penggerak dan pendukung pembangunan yang berpotensi untuk membawa negara melangkah lebih ke hadapan. Belia Harapan Bangsa, Belia Pelita Zaman, Belia Wira Bangsa. Satu pengiktirafan yang perlu dijaga dan dipelihara oleh para belia untuk membuktikannya keluhuran, kewawasanan, kreatif dan berilmu seseorang belia tersebut. Kita ni harus bersifat terbuka. Jangan terlampau mengharapkan pada kerajaan, lebih penting kepada bagaimana cara kita ni berbakti kepada negara. Pasal negara sudah banyak memberi kemudahan kepada kita ni. Islam amat mementingkan masa dan usia. Oleh itu, para belia seharusnya menghargai dan menggunakan usia dan masa muda dengan sebaik-baiknya kerana di usia muda adalah masa dan peluang yang terbaik untuk membina jati diri dan menghias pribadi dengan akhlak mulia. Dalam merealisasikan jolokan nama seperti Belia Harapan Bangsa, Belia Wira Bangsa atau Belia Pelita Zaman, hubungan bersama golongan warga emas juga perlu dititik beratkan kerana mereka merupakan golongan yang penuh dengan pengalaman hidup sebagai belia. Kenapa hubungan belia dan warga emas penting? Sebab dari belialah maka mereka akan menjadi beliau. Tapi perlu diingat, beliau pernah menjadi belia yang penuh dengan kematangan, penuh dengan pengalaman hidup dan lain-lain. Manakala belia belum pernah menjadi beliau. Oleh itu, tiada yang benar-benar mengetahui erti ihwal belia selain daripada mereka yang pernah melimpasinya. Sebagai pewaris masa depan, para belia berwawasan sangat diperlukan bagi memastikan negara yang tercinta ini terus menikmati kemajuan dan kemakmuran. Kepada para belia, marilah bersama-sama menjadi belia cemerlang dan berkualiti demi negara tercinta. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Penglibatan belia dalam sektor pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih pesat dan berdaya tahan. Kami berpindah di ladang padi Kampung Wasan dan di sana kami diberi 2 hektar tanah untuk dikerjakan secara bersendirian. Pengalaman semasa saya berpadi ini, saya pernah dibawa ke negeri China untuk menghadiri kursus padi hybrid selama 3 bulan. Dan di sana kami mempelajari teknologi dan cara bertanam padi hybrid dengan betul. Dan di sana juga kami mempelajari cara-cara macam mana menjadikan padi hybrid tersebut. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya kepada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kerana memberi saya peluang untuk mengusahakan tanaman padi ini. Saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun sebagai pengurus ladang. Minat saya dalam bidang pertanian awal-awalnya bermula sebagai hobi, bercucuk tanam di rumah. Dan pada tahun 2016 saya menyambung pengajian tinggi di United Kingdom dalam bidang pertanian. Setelah saya menamatkan pengajian, saya pun balik ke tanah air untuk mencari peluang dalam bidang pertanian, dan pada tahun 2020 saya ditawarkan jawatan sebagai pengurus ladang di syarikat Eco Agro Farm. Alhamdulillah, pada tahun lepas kami dianugerahkan tapak tambahan seluas 50 ekar dari Kerajaan Kebawah Duli, dan kami akan mengusahakan tanah itu untuk perkembangkan
hasil tanaman buah tropikal. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kerajaan Ke Bawah Duli atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada kami para petani di negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Kepeteraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang ke-76 tahun. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Hari Kepeteraan kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Daulat Ke Bawah Duli Tuan Patik. Daulat Ke Bawah Duli Tuan Patik. Sambutan perayaan sempena ulang tahun Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 terus dimeriahkan lagi dengan persembahan pentas-pentas perayaan di daerah-daerah. Di kawasan lapang berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong, malam tadi diadakan persembahan pentarama anjuran Jabatan Penerangan. Hadir Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Malam ini diteruskan dengan persembahan bercorak kemasyarakatan daripada Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Di pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, malam tadi diserikan dengan persembahan rentak-rentak insan seni oleh Persatuan Penyanyi, Pemuzik dan Penggerak Seni, Persatuan 3P. Antara yang hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengukayakan Bengkel Pantun Melayu Brunei sebagai pengisian bagi menggemakan lagi kegiatan Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Bengkel dirasmikan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam ucapannya menjelaskan, pengupayaan pelestarian budaya Melayu Brunei terus dikukuhkan dengan melaksanakan pelbagai projek penyelidikan, kegiatan dan pendokumentasian. Bengkel 3 hari ini disertai 34 orang terdiri daripada para belia dan pelajar serta mahasiswa institusi pengajian tinggi. Bagi memudah cara keseragaman piawaian halal terutama di serantau ASEAN serta memenuhi permintaan yang meningkat bagi produk dan perkhidmatan halal yang kredibel dan terjamin, Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-18 diadakan. Mesyuarat diwakili Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah dan dipengerusikan oleh Indonesia. Antara yang dibincangkan, perkembangan pelaksanaan pelan-pelan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal yang memfokuskan antaranya mengenai garis panduan makanan halal bagi negara ASEAN, cadangan bagi mewujudkan skim persijilan dan akreditasi halal bagi negara ASEAN, pendaftaran dan kompilasi aditif makanan halal dan laman sesawang makanan halal ASEAN. Kerja-kerja pembaikan paip air di dalam kawasan bangunan Jabatan Perdana Menteri Jalan Perdana Menteri akan dilanjutkan hari ini bermula 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Beberapa kawasan terjejas iaitu kawasan Kampung Melabau, bangunan-bangunan kerajaan Jalan Menteri Besar, Jalan Lapangan Terbang Lama dan Commonwealth Drive, Kampung Burung Pingai Berakas, Kampung Pulai, Kampung Anggrek Desa, Kampung Delima 1 dan Delima 2, Kampung Serusup, Kampung Madang, Kampung Manggis, Kampung Sungai Tilong, Kampung Sungai Akar, Kampung Sungai Hancing, Kampung Salam Bigar dan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah atau tiada bekalan air terutama di kawasan tinggi. Beberapa tangki biru ditempatkan di beberapa lokasi iaitu Masjid Muhammad Bolkiah Serusup, tempat letak kereta tanah perkuburan Pulai, Masjid Kampung Sungai Hancing dan tempat letak kereta gerai makan Kampung Anggrek Desa. Bagi pembekalan air bersih melalui tanker
atau sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123.